So hari ini kita sambung sikit lagi tajuk pemasaran dan jualan. Pemasaran ni kalau awak pernah dengar perkataan marketing. Pernah dengar tak marketing? Ini marketing. So penting untuk perniagaan untuk buat marketing. Dan jualan ialah dalam bahasa Inggeris cakap sale. Okay? Kita tengok dulu apa maksud pemasaran. Pemasaran ni strategi ataupun proses ataupun kaedah. Strategi, proses atau kaedah yang berkesan untuk salurkan kita punya produk, barang ataupun perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Maksudnya strategi, proses, kaedah yang kita guna untuk jual barang lah sebenarnya. Macam mana cara kita nak jual barang kita kepada pengguna. Kita kena ada strategi, kena ada proses yang betul, kena ada kaedah yang betul. Okay. So melalui aktiviti pemasaran ini, produk perkhidmatan dapat diagihkan kepada pengguna untuk beri kepuasan kepada pengguna. Maksudnya kena ada aktiviti pemasaran ini baru kita punya produk boleh sampai kepada pengguna. Tak ada aktiviti pemasaran, kita punya produk tak boleh sampai kepada pengguna. Itu pemasaran. Jadi pemasaran ini sangat penting untuk perniagaan. Ingat balik proses, kaedah ataupun strategi yang berkesan untuk salurkan kita punya produk ataupun kita punya perkhidmatan kepada pengguna. Okay? Kalau tak ada pemasaran, kita punya produk ni tak boleh sampai ke pengguna. Kita akan pegang lama-lama produk ni. Jadi amat penting ada strategi pemasaran yang berkesan. So kita tengok pula jualan. Apa itu jualan? Aktiviti tukar hak milik sesuatu produk antara pembeli dan penjual. Maksudnya jualan ni maksudnya kita jual barang kita kepada pengguna. Aktiviti tukar milik sesuatu produk ataupun perkhidmatan antara pembeli kepada penjual. Katakan kita jual barang. So jualan ini maksudnya aktiviti tukar barang yang kita jual tu kepada pengguna ataupun pembeli. Apa tujuan jualan ini dilakukan? Untuk dapatkan keuntungan yang maksimum. Kita buat jualan, kita jual barang, kita sale. Untuk apa? Untuk maksimum keuntungan. Semua orang buat bisnes nak untung. Itu matlamat utama firma. Okay? Dan kita kena ingat pemasaran dan jualan ini matlamat dia sama. Untuk apa? Nak jana untung, nak maksimum untung. Dua-dua aktiviti ini kita jalankan untuk kita dapatkan keuntungan lah. Tak ada orang yang buat bisnes dia tak mau untung. Tak ada. Kebanyakannya memang semua jalankan perniagaan untuk keuntungan. Persediaan untuk jalankan aktiviti pemasaran bagi produk dan perkhidmatan. Persediaan untuk jalankan aktiviti pemasaran dan jualan. Yang mana awak kena ingat, pemasaran ni dia ada 4. Strategi pemasaran dia ada 4. Strategi pemasaran dia ada 4. Pemasaran ni dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Apa dia yang 4 tu? Inilah dia. 1, 2, 3, 4. Kita dah pernah belajar sebelum ni. Ingat lagi. Produk, price, place, promotion. Itulah dia. Produk. Agihan ialah place. Harga ialah price. Promosi ialah promotion. So ini 4. Awak kena hafal. Awak dalam periksa awak nak jawab produk ataupun kalau agihan tempat ni you boleh jawab place pun boleh. Boleh juga guna item bahasa Inggeris sebab dalam buku teks ada kan. Kalau ada dalam buku teks you boleh guna item yang ada dalam buku teks. Kalau dalam buku teks dia tak ada tulis kataan bahasa Inggeris tu kan. Jadi you tak boleh guna. Kalau ada boleh. Sekejap alamak buku teks ada Jadi awak tak boleh guna lah. Awak kena hafal lah ni. Awak kena translate dalam bahasa Melayu. Produk, tempat ataupun agihan, harga dan promosi.
promosi. So ini 4 strategi pemasaran, campuran pemasaran. Bila sebut campuran pemasaran, dah tahu ada 4 ni lah. Okay. Kita tengok satu persatu apa itu produk. Okay. Produk ni kita dah tahu. Okay. Produk ataupun perkhidmatan. Produk dan perkhidmatan ni kita dah tahu. Barang ataupun perkhidmatan yang ditawar kepada pengguna. Maksudnya barang yang kita hasilkan itu untuk kita jual kepada pengguna. Itu produk. Kalau perkhidmatan pula barang yang kita tak nampak, dari perkhidmatan yang kita tawarkan kepada pengguna. Perkhidmatan ialah benda yang kita tak nampak. Kalau produk kita tahu, kita nampak, okey, jam. Jam, kita nampak jam. Tapi perkhidmatan yang kita tak nampak. Okey, dan biasanya produk ini mengandungi jenama, ada rupa, kita nampak ini bentuk fizikal dia macam mana, ada jenama, pembungkusan packaging dia macam mana, ada waranti perkhidmatan lepas jualan, semua kena adalah ke atas produk tersebut. Okay. Biasanya produk ini, alamak, salah, sekejap. Okay. Okay. Bila kita dah ada produk, kita dah ada barang yang kita nak jual, kita kena tahulah macam mana cara kita nak jual barang tersebut. Jadi kita sebagai firma ataupun yang mengeluarkan barang tersebut, kita kena tahu ciri-ciri produk kita. Contoh you jual produk skincare, contoh you jual pencuci muka, you jual lotion, apa semua kan. Jadi you sebagai firma yang nak jual barang, you kena tahu ciri-ciri produk yang you nak jual. Okay, contoh. Contoh. Katakan handphone, you nak jual handphone. So handphone ni produk you. So katakan you nak jual handphone, you kena tahu apa ciri-ciri produk you, kekuatan you punya produk. Yang you boleh tampilkan untuk menarik minat orang untuk beli. Okay. Contohnya saya boleh cakap lah, okay, contoh kamera 100 megapiksel, contoh itu kelebihan produk kita. Kita punya ni full screen, contoh. So itu kelebihan dia, kita kena tahu. Jadi supaya apa? Supaya kita senang nak terangkan kepada orang ramai tentang kita punya produk. Contoh kalau you tengok iklan dekat TV, ataupun kalau ada dia punya founder dia memperkenalkan produk dia, dia akan cerita pasal kebaikan produk dia. Dia tak cerita pasal keburukan produk dia. Sebab apa? Kalau dia cerita keburukan produk dia, orang tak akan beli. Jadi kita kena tahu kekuatan, kelemahan produk kita, dan kita kena bagi tahu tentang kelebihanlah kekuatan kita. Apa kekuatan produk yang kita ada. Sama juga untuk perkhidmatan. Kita kena tawarkan perkhidmatan yang menarik orang untuk menggunakan perkhidmatan tersebut. Apa kemudahan yang disediakan? Contoh macam ni kan, you jual handphone. So ada perkhidmatan yang you tawarkan tak? Contoh you bagi 1 year warranty, free service. So itu antara perkhidmatan yang you boleh tawarkan, yang mana perkhidmatan ini dapat menarik orang untuk beli you punya produk. Okay. Jadi penting bagi usahawan untuk mengetahui tentang produk dia. Okay. Okay, yang seterusnya, agihan. Jadi kita tengok apa agihan. Agihan ialah aktiviti untuk sampaikan barang atau perkhidmatan kepada pengguna. Maksudnya aktiviti yang kita buat untuk salurkan, sampaikan barang, hantar barang kita tu kepada pengguna. Biasa melibatkan pemilihan saluran agihan dan tempat yang sesuai untuk pasarkan produk. Saluran agihan tu kita nak agihkan kepada siapa kita punya produk, supaya barang kita boleh sampai kepada pengguna. Ingat lagi tak yang kita pernah belajar saluran agihan masa awak tingkatan 4, kita ada belajar daripada pengeluar. Ingat lagi? Awak kena tahu apa produk awak kena pilih saluran agihan yang sesuai. Kalau contoh saluran agihan ni, contohnya pengeluar, contoh you keluarkan roti, biasanya pengeluar terus kepada
peruncit kedai runcit lah. Lepas tu baru pengguna. So ini saluran agihan. Lepas tu baru kepada pengguna. Dia tak banyak orang tengah. Saluran agihan ni lebih kepada orang tengah, pengeluar. Okey. Peruncit baru pengguna. So ada produk yang kita boleh guna saluran agihan yang banyak. Contoh ada pemborong, peruncit, pengguna. Itu bila kita ada ramai banyak saluran agihan, harga barang itu makin naik, lebih tinggi lah, lebih mahal sebab masing-masing saluran agihan ini dia akan ambil keuntungan sedikit. Jadi pengguna akan dapat barang yang lebih mahal. Dan kita kena tengok produk yang sesuai dengan saluran, kita kena tengok saluran agihan tu kena sesuai dengan produk kita. Dan tempat yang sesuai untuk pasarkan produk. Barang kita tu sesuai, kita jual kat mana, pasarkan kat mana. You nak hantar kat Shopping Complex, you nak hantar kat Tesco, you nak hantar dekat kedai runcit. So itu tempat kena sesuai dengan produk yang kita jual. So usahawan perlu memilih tempat sesuai. Saya dah bagi tahu tadi, pemilihan tempat yang sesuai akan menentukan kejayaan atau kegagalan sebuah perniagaan. Jadi pemilihan tempat ni sangat penting. You salah pilih tempat, gagal lah you punya bisnes. Contoh macam saya hari tu, saya meniaga kuih raya dekat Bazar Pandan Uptown. Jadi sebenarnya dekat Pandan tu orang dah kurang, customer dah kurang. Jadi bila customer makin kurang, jadi tempat itu tak berapa sesuai untuk jalankan perniagaan kuih raya. Sebab biasanya dekat Pandan itu customernya banyak budak-muda. Budak-muda tak beli kuih raya. Jadi pemilihan tempat saya dah salah dekat Pandan tu. Jadi bila saya meniaga dekat Pandan, jual kuih raya dekat Pandan, jadi bila tak ada orang nak beli, jadi perniagaan saya mengalami kegagalan. Ini contoh, saya bagi contoh kat awak. Perniagaan saya mengalami kegagalan. Kuih raya saya banyak tak habis. Kuih raya tak habis. Jadi saya dengan cepat beberapa hari sebelum raya, saya pindah saya punya lokasi perniagaan dekat Ansana. Saya tukar kepada Ansana. Saya hantar kuih-kuih saya dekat Ansana. Dekat Ansana ni memang ramai orang, dan orang yang datang ke Ansana ni memang tujuan dia nak cari barang-barang untuk raya. Jadi memang pemilihan tempat ini sangat sesuai. Bila ramai orang datang nak cari barang raya, kuih sekali termasuklah apa list yang dia nak cari. Jadi memang kuih saya masa tu memang habislah laku. Licin. Kuih raya untuk tahun lepas tu memang habis licin. Jadi penting untuk kita untuk menentukan lokasi ataupun tempat yang sesuai untuk kita jalankan perniagaan itu, sebab dia memainkan peranan penting menentukan kejayaan ataupun kegagalan kita punya perniagaan. Kalau kita dah ada kedai yang tetap, contoh you memang dah ada satu kedai, jadi kedai itu pun you kena pilih juga, tengok juga lokasi kedai tu. You kena tengok lokasi kedai tu, ada kemudahan tak, jalan raya lengkap tak, ada sempang nak masuk tak, senang tak, orang senang nampak ke tak. Jadi semua perkara itu kita kena ambil kira. Biasanya bila kita nak pilih kedai, kita akan pilih kedai yang depan lah, yang menghadap jalan raya besar. Kalau yang belakang tu, kalau untuk perniagaan yang penting-penting, letak depan lah. Sebabnya bila depan, orang lalu lalang, orang akan nampak dan orang akan datang. Kalau kita lokasi kedai kita dekat belakang, orang tak apa-apa nampak. Jadi mempengaruhi juga. Kalau yang tak ada premis tetap, contoh you tak ada kedai, dia kena pilihlah saluran agihan yang betul. Contoh you nak lantik ejen ke untuk you punya produk. Kalau you tak ada kedai, you kenalah guna saluran agihan yang sesuai. Usahawan perlu memilih saluran agihan yang sesuai dengan barang kita. Jadi kita tengok produk kita lah, you jual apa. Jadi you kena pilih saluran agihan yang sesuai dengan produk you. Kalau you punya produk yang tahan lama, you bolehlah saluran agihannya banyak.
Tapi contoh kalau you jual barang yang tak tahan lama macam roti, you tak boleh menggunakan saluran agihan yang banyak sebab nanti akan merosakkan roti tu. Okey, jadi kita kena fikir dan tentukan saluran agihan yang sesuai dengan kita punya produk. Okey, yang seterusnya ialah harga. Apa itu harga? Harga ialah nilai yang ditetapkan untuk produk. Nilai yang ditetapkan untuk produk. Dan biasanya setiap produk tu ada harga. Harga itu, bila kita nak tentukan harga barang, kita kena ambil kira semua kos yang terlibat untuk hasilkan barang tersebut. Contohnya, kos bahan mentah, kos pengeluaran, kos operasi, perbelanjaan, promosi dan sebagainya. Ataupun dalam erti kata lain, bila kita nak hasilkan produk, segala kos yang kita tanggung untuk menghasilkan produk tersebut, kita kena kira, ambil kira. Contoh you bayar sewa kilang, you kira lah, kena masukkan sekali. Bayar bil api, air, elektrik, telefon dan sebagainya, kena masukkan. Kos bahan mentah you kena masukkan. Gaji pekerja kena masukkan. Semua kena ambil kira dalam menentukan harga barang kita. Okay? Kalau kita salah pilih tentukan harga barang, kita akan rugilah. Contoh, untuk buat roti kos dia RM2. You jual harga RM2 juga. Jadi you tak dapat untung. Nampak tak? Jadi you kena tentukan harga yang lebih tinggi daripada harga RM2 itu. Okay? So harga ialah bayaran. Okey, dah cakap bayaran. Penetapan harga patutan adalah penting kerana pelanggan biasanya bersikap sensitif terhadap harga. Biasanya kita tak boleh jual harga terlalu mahal sebab nanti akan membebankan pengguna, nanti barang kita tak laku. Dan kita juga tak boleh jual barang terlalu murah sebab nanti kita dapat untung yang tak berpatutan. Kita untung sikit, macam tak sesuai dengan kita punya kos. Okay? Jadi usahawan perlu mempertimbangkan permintaan pengguna, kos pengeluaran, persaingan dan penetapan harga. Jadi banyak faktor yang kita perlu pertimbangkan bila nak tentukan harga barang kita. Biasanya untuk menarik perhatian pembeli, usahawan boleh tawarkan diskaun kepada pembeli. Contoh bagi diskaun lah. Okey, contoh you jual roti RM2.5 satu kan? Ataupun RM3. Okey. You boleh bagi RM3, RM369. So, okay. Satu harga RM3, ambil 4, RM10. So, itu cara you nak bagi diskaun. Ada banyak cara lain yang kita boleh bagi diskaun, potongan harga dan sebagainya. Jadi, tengok sesuai lah dengan kita punya produk. Ini dia bagi contoh harga cuci kereta. Kalau kereta biasa harga RM9. Kalau vacuum semua RM14. Lepas tu hand wash, interior hand wash. Ni kenapa mahal sikit ni? Type C. Oh, kereta jenis C. Saya pun tak tahu kereta jenis C ni macam mana. Okay. Ini contoh penentuan harga untuk pencuci kereta. Cuci kereta, kita ialah servis, perkhidmatan cuci kereta. So you tak ada produk untuk you jual, you hanya tawarkan perkhidmatan. So you kena ambil kira lah untuk cuci kereta, kena air, kos air, lagi sabun, wax dan sebagainya. Semua kena ambil kira untuk menentukan berapa kos untuk cuci kereta ni. Dan akhir sekali ialah promosi. Apa itu promosi? Komunikasi perniagaan. Promosi ini ialah komunikasi perniagaan, digunakan untuk bagi tahu orang tentang kita punya produk, pujuk orang untuk beli produk kita dan pengguna beli dan menggunakan suatu produk. Jadi tujuan promosi ni sebenarnya kita nak bagi tahu orang tentang produk kita. Kita nak pujuk orang suruh beli. Sebab tu bila you tengok iklan dalam TV tu dia tunjukkan yang baik-baik saja biar menarik perhatian orang untuk beli. Okay? Biasanya pengiklanan ini
Antara promosi ialah ni iklan dekat TV, dekat radio dan sebagainya. Jualan langsung tu jualan langsung terus jual kepada pengguna. Promosi itu kita buat contoh diskaun ke, potongan harga ke. Publicity itu contoh macam bagi tahu pada orang. Contoh you tolong promotekan you punya kawan punya business. Itu publicity. So itu promosi. Okey, kita tengok balik. Okey, untuk bagi tahu, sedarkan dan pujuk dan mempengaruhi pengguna untuk beli produk tersebut. Itu tujuan, itu ialah promosi. Kaedah nak bagi tahu, nak sedarkan, nak pujuk dan nak pengaruhi pengguna untuk beli produk. Jadi kita kena pilih kaedah yang sesuai. Ada banyak kaedah macam saya bagi tahu tadi, ada jualan langsung, ada pengiklanan, ada promosi. Jadi kita kena pilih yang sesuai dengan kita. Ini antara kaedah promosi yang kita boleh gunakan. Ini kaedah promosi. Yang pertama ialah pengiklanan. Satu cara pemasaran yang dirancang khas untuk bagi tahu dan pujuk pengguna beli produk. Usahawan boleh pilih media pengiklanan yang sesuai. Sama ada bercetak atau media elektronik. Maksudnya kalau kata you nak iklan, you boleh iklan dekat TV, you boleh iklan dekat radio, you boleh iklan dekat majalah, you boleh iklan dekat surat khabar, kat Facebook. So, kalau media bercetak ini macam dalam surat khabar lah, surat khabar. You iklan dekat surat khabar ataupun majalah atau majalah. Kalau media elektronik ni contoh you kat Facebook ke, dekat Facebook ke, dekat TV ke, Facebook, TV, radio, itu media elektronik. Jadi bila nak buat pengiklanan ni kita kena pilih yang sesuai dan dengan perniagaan kita. Okey, baru-baru ni saya ada tengok dekat Facebook, dia up tau. Ada seorang dia founder produk kecantikan. Dia jual produk dan dia keluarkan produk tersebut dan dia jual. Dan dia nak buat iklan dekat TV. Iklan dekat TV, TV. Jadi dia kata 2 minit, macam maksudnya dia nak buat iklan 2 minit je. 2 minit saja iklan dekat TV tu, tapi dia kena bayar sampai RM60,000. RM60,000 mahal Kalau kita perniagaan yang kecil, kita tak mampu nak bayar RM60,000. Kalau bisnes besar-besar mungkin mampulah. Tapi kalau perniagaan yang kecil, baru nak mula, jadi tak sangat mahal dan tak mampu nak bayar. Jadi kita kena pilih pengiklanan yang sesuai dengan kita punya produk. Tak boleh yang berbayar, contoh nak masuk TV, tak boleh, tak mampu. Jadi kita guna yang percuma lah. Facebook ads dan sebagainya. Facebook ads kena bayar, tapi murah sikit lah berbanding you nak iklan dekat TV. Kadang-kadang bayar 100, tengoklah kategori apa yang you nak guna. Jadi kita kena pilih yang sesuai. Kalau you nak iklan dekat majalah, surat khabar pun boleh. Pun mahal juga tau. Surat khabar, majalah pun mahal. Iklan kecil je dah bayar berapa ribu. Jadi tengoklah, kita kena tengok yang sesuai dengan kita punya perniagaan. Okay. Biasanya kalau pengiklanan ni lebih menarik minat orang untuk belilah. You iklan dekat TV, best lah. Macam best je. Nak belilah. Biasa macam tu. Pengiklanan lebih menarik orang untuk beli. Yang seterusnya ialah jualan langsung. Kaedah jualan melibatkan interaksi face to face. You ada interaksi, pertemuan peribadi antara penjual dengan pembeli. Contoh, you jual barang kemas, you jual emas kan. You pergilah rumah-rumah. You jual dengan jiran you kan. Assalamualaikum, saya bawa emas ni, nak tengok tak? Jomlah tengok. Bila orang tu ajak masuk, dia tunjuk semua gelang yang you jual, bagi tahu harga. Itu jualan langsung. Penjual terus jumpa pengguna untuk jual barang tersebut. Biasanya kalau jualan langsung ni, orang dulu-dulu sukalah buat jualan langsung ni. Orang zaman dulu jual dekat kampung kan. Jual kain, you bawa kain keliling kampung, pergi rumah jiran-jiran, tunjukkan kain. Ni kain cantik ni, lembut daripada
Itali contoh itu cara kita jualan langsung. Biasanya bila jualan langsung ni macam dapat tarik minat lah. Macam cantik betul, ambil lah satu. Jadi kita terpengaruh juga untuk beli. Ini contoh jualan langsung. Tapi sekarang jualan langsung kurang digunakan. Orang dah tak pergi sangat rumah-rumah kan untuk jual barang. Biasanya berlaku dekat supermarket lah. Kadang-kadang supermarket, you pergi dekat tempat kosmetik, makeup, dekat situ ada sales girl. Sales girl tolong promote. Dia akan bagi tahu ini untuk apa. Itu jualan langsung. Okay, sikit lagi, 2 lagi. Promosi jualan. Apa itu promosi jualan? Melibatkan pelbagai jenis insentif untuk menarik minat pengguna agar tambah belian mereka. Insentif tu contohnya buy one free one ke, beli 2 percuma 1 ke, cabutan bertuah ke, you buat cabutan bertuah. Contoh, you beli barang, you boleh layak untuk cabutan bertuah. Ataupun beri kupon ke, sampel percuma. So itu semua promosi jualan. Kita beri insentif kepada pembeli. Antara insentif yang sesuai, cabutan bertuah, diskaun harga, diskaun, bagi kupon dan sebagainya. Okay? Dan akhir sekali ialah publicity. Apa itu publicity? Maklumat yang disalurkan melalui media massa. Maklumat. Dia maklumat. Disalurkan melalui media massa. Contoh dekat Facebook, dekat surat khabar, mengenai produk perkhidmatan. Kos siaran biasa ditanggung oleh pihak media massa. Ini macam mesej dalam publicity mempunyai credibility tinggi kerana dapat percayaan daripada pengguna. Publicity ni lebih kepada maklumat yang kita bagi dalam media massa, surat khabar, majalah, Facebook dan sebagainya. Biasanya kita tak bayar, penjual tak bayar. Orang tolong promote untuk kita. Dan biasanya percuma lah, kita tak perlu bayar. Itu yang contoh surat khabar datang nak interview saya sebagai usahawan berjaya contoh. Jadi dia akan interview, itu publicity. Dia tak bayar saya tak bayar dia. Kos itu ditanggung oleh dia. Okay.